Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ni saudara, kita akan mengulas kenyataan-kenyataan yang keluar daripada mulut Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika beliau diwawancara oleh dua jejaka keluar sekejap, iaitu saudara Khairi Jamaluddin dan juga Sharil Hamdan. Ramai yang bertanya saya apa komen saya tentang itu, apa komen saya tentang ni. Jadi saya berpendapat lebih baiklah saya jawab dalam bentuk video supaya saya tak perlu jawab banyak orang dalam masa yang berbeza, kan, sekali jalan satu kali, insyaAllah. Jadi bersama saya pada malam ni saudara Lan, rakan-rakan yang lain ada yang bercuti dan sebagainya, maka seorang je lah yang meneman saya pada malam ni. Okey, silakan saudara Lan. Okey tu, hari ni isu yang hangat tu pasal keluar sekejap ni. Ramai banyak media boleh pick up, netizen pun cakap pasal temu bual hari ni. Ya. Sewaktu temu bual keluar sekejap bersama Tun M, Tun mengaku yang beliau mengamalkan kaedah matlamat menghalalkan cara, yang mana dia bekerjasama dengan DAP untuk menjatuhkan Datuk Najib dan kini bekerjasama pula dengan PAS kerana mereka mempunyai matlamat yang sama. Ya. Memang tidak dinafikan bahawa dalam banyak-banyak ayat Tun Dr. Mahathir, biasa dia buka mulut je dia menipu. Hari ni alhamdulillah, buat kali pertamanya saya mendengar sesuatu yang benar daripada mulut dia. Dia mengesahkan beliau mengamalkan teori Machiavelli, iaitu matlamat menghalalkan cara demi untuk menjatuhkan musuh politik dia Barisan Nasional dulu, demi untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib Tun Razak yang tidak meneruskan menimang kroni-kroni dia, meneruskan memberikan lubuk emas kepada kroni-kroni dia, terutamanya kroni dia YTL dan sebagainya, kan? Begitu juga dengan tidak favor kepada anak dia untuk memasuki pertandingan naik Presiden UMNO. Maka atas kemarahan itu beliau telah melakukan serangan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan beliau telah bekerjasama akhirnya dengan DAP untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Ini beliau dah mengesahkannya. Hari ini pula beliau bersama dengan parti yang dulu dia anggap sebagai parti sesat, parti yang dulu dianggap sebagai parti yang melahirkan manusia-manusia yang menyesatkan umat Islam. Kalau dulu dia mengatakan mereka yang mati di peristiwa Memali sebagai mati katak, hari ini yang kita heran ni, PAS pun membiarkan diri mereka diperkudakan oleh Tun Dr. Mahathir. Mereka lupa bahawa inilah orang yang telah menyumpah seranah mereka, yang telah mengisytiharkan kematian Ibrahim Libya sebagai kematian mati katak. Dan orang ini disanjung, malah diangkat darjat menjadi penasihat kepada SG4 ataupun 4 negeri di bawah kerajaan PAS, kan? So bagi saya, kita dah lama tahu dah Mahathir mengamalkan teori Machiavelli ini ataupun matlamat menghalalkan cara, tetapi kita tak sangka akhirnya beliau akan mengaku beliau mengamalkan matlamat menghalalkan cara. Terima kasihlah kepada Tun Dr. Mahathir. Di penghujung hayat dia ni, akhirnya beliau adalah satu benda yang berkata benar. Itu pun lagi bagus lah. Ada surehat tu, tu yang jadi. Okey. Kita soalan seterusnya. Sewaktu dalam tumbuhan yang sama, Tun juga cakap PMX kini lebih buruk dari orang yang dia mahu reform dulu selepas dia menjadi PM. Tun siap bagi contoh respon Anwar dalam parlimen baru-baru ni yang Anwar cakap kalau tuduh kaitan dia dengan Israel lagi, dia akan ambil tindakan. Komen tu? Dia macam ni lah. Siapa juga umat Islam yang dituduh sebagai
mempunyai kaitan dengan Israel. Bagi saya lah, ini bab kata orang tu seolah-olah menuduh kita ni bukan beragama Islam. Dia dah sampai ke tahap itu, feeling dia. Sebab hari ni kebencian umat Islam terhadap Israel ni terlalu tinggi. Di atas kezaliman dia, kerakusan dia, di atas ketidakprimanusiaannya, di atas sifat kepribinatangannya, kan? Tidak ada umat Islam yang bak kata orang tu boleh terima dirinya dikaitkan oleh sesiapa juga dengan Israel. Ini kena terima hakikat. Orang macam Mahathir, kalau kita panggil dia Israel Lanatullah pun, dia tak kisah. Sebab dari segi pegangan agama dia pun, kita tengok cucu-cucu dia pun bela anjing semacam je. Anak beranak dia pun tingkah laku pun lebih kurang je. So, bagi dia, benda tu tak ada apa. Tetapi nak kata bahawa tindakan Datuk Seri Anwar ini lebih melampau daripada orang yang dia nak suruh reform, bagi saya tak masuk akal lah. Kalau nak dibandingkan dengan Mahathir, yang hari ni bukan main lagi nak cerita pasal nak cerita tolong Melayu lah, apalah, kan? Lepas tu ada duit ke budak ni pun boleh tahan juga. Negarawan, kan? Yang kat luar ni bukan lembu lah, nak beritahu. Yang kat luar ni kurang, mungkin tak belajar kat Oxford, but they are not stupid. They can differentiate which one is negarawan dan yang mana satu yang kena sawan lah, senang cerita. Cubalah fikir, gunakan otak yang waras. Ini manusia cerita tentang reform. Nak reform apa, Mahathir? Anak dia tak ada seorang pun jutawan. Anak dia semua billionaire. Anak dia semua billionaire. Dan dia cerita pasal orang Melayu malas. Memang anak dia tak malas. Sebab anak dia semua berdedikasi. Dedikasi. Kan? Anak dia dapat apa yang mereka nak, bergolek. Anak dia suka kereta besar, bapak dia buat sepang sikit Formula 1. Power car. Anak dia nak buat apa saja, semua dia support. Sampaikan kalau dulu hospital pantai tu, sampaikan tenda cadar pun disapunya, bersihkan cadar. Ni belum cerita perniagaan yang halal, perniagaan yang haram. Yang halal pun disapu, yang haram jual bir yang San Miguel, Filipina pun dia sapu. Dari segi perniagaan fiber optik pun dia sapu. Kalau dulu kenderaan-kenderaan di Malaysia ni, kaki tangan kerajaan punya kenderaan, kaki tangan kenderaan kerajaan, semuanya menggunakan minyak Petronas, ada sedikit menggunakan Shell. Bila dia balik semula sebagai Perdana Menteri, 3 bulan pertama, kerja yang dia buat ialah pastikan syarikat Petron mendapat projek untuk membekalkan petrol dan diesel kepada agensi kerajaan. So memang anak dia tak malas, sebab semua anak dia dedikasi. Daddy dah kasih, memanglah dia boleh enjoy their life, kan? Tetapi anak orang lain, orang Melayu lain, kan, semua berhempas pulas. Dia cakap hari ni orang Melayu yang berjaya je yang marah dengan dia. Yang marah bila dia kata orang Melayu malas. Padahal, kan, hakikat dan realiti dia, semua orang terasa. Sebab bila dia cakap orang Melayu malas, kalau anak-anak dia tu rajin, lain cerita. Anak kau pun masih menjadi menteri besar. Hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis dah balik Kuala Lumpur lah. Jumaat, Sabtu jangan cakap lah tak jumpa kat negeri Kedah tu.